Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat kita bertemu dalam penghayatan kita pada surah yang seringkali kita membacanya. Bagi sesetengah orang, surah ini yang juga digelarkan sebagai jantung hati Al-Quran dibaca setiap minggu, terkhususnya pada hari Khamis malam Jumaat selepas maghrib. Surah Yasin. Kita sampai kepada penghayatan kita pada ayat 55, yang mana pada siaran kali ini kita akan menyelongkar sebahagian daripada kelompok ayat 55, 56, 57 dan 58. Yaitu menerusi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni syurga, ashabal jannah, penghuni syurga, pada hari itu berada dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan. Ini ayat 55. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dengan azwajuhum, pasangan-pasangan mereka, bersukaria fi dhilal, di tempat yang teduh, sambil duduk berbaring di atas pelamin, alal araiki, di atas pelamin, muttakiun, sambil duduk berbaring. Ini adalah ayat 56. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan. Dan mereka beroleh apa saja. Ma yadda'un. Apa sahaja yang mereka kehendaki. Ini ayat 57. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan yang Maha Mengasihani. Ayat 58. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah kelompok ayat-ayat seterusnya yang akan sama-sama kita hayati. InsyaAllah mana yang sempat kita hayatinya pada siaran ini, mana yang tidak, insyaAllah kita akan sama-sama menyelongkarnya pada siaran-siaran yang akan datang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 58 ini, mahupun ayat 58, ayat 59, ayat 55 sehingga 58 adalah sebenarnya perincian terhadap balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan
yang telah pun difirmankan pada ayat sebelumnya, iaitu ayat 54. Di mana Allah berfirman pada ayat 54, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَالْيَوْمَ, maka pada hari itu tidak ada seorang yang akan dianiaya sedikit pun. Dan kamu pula tidak akan dibalas, melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Ini ayat 54 yang telah sama-sama kita hayatinya sebelum ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka ayat 55, 56, 57 dan 58 ini adalah sebahagian daripada perincian balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menekankan pada ayat 54 bahawa tidak dibalas melainkan apa yang telah ma kuntum ta'malun, apa yang telah kamu kerjakan di dunia ini, maka balasannya di akhirat nanti. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beramal baik. Orang-orang yang bakal menerima kitab mereka ini daripada belah kanan, Ashabul Yamin, seperti mana yang difirmankan dalam surah-surah yang lain, termasuk surah Al-Waqi'ah. Mereka inilah yang dikatakan Ashabal Jannah. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ashabal jannah, penghuni syurga, pada hari itu berada dalam keadaan sibuk, leka menikmati kesenangan. Siapa ashabul jannah yang Allah firmankan pada ayat 55? Penghuni-penghuni syurga ini. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di tempat yang lain, di surah yang lain. Sedikit daripadanya kalau kita dapat tukil di surah Al-Baqarah ayat 82, Allah menjelaskan siapa itu Ashabul Jannah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina amanu wa 'amilus shalihat." Dan orang-orang yang amanu. Ini yang pertama, yang beriman. Dan yang keduanya, wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal salih. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah ahli syurga. Kita boleh merujuk ayat 82 surah Al-Baqarah. Jadi, pada ayat 82 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ashabul jannah ini, penghuni-penghuni syurga ini adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iman dan amal soleh ini datang dalam banyak ayat Al-Quran. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita acap kali mendengar
daripada huraian-huraian para alim ulama, asatizah kita dan sebagainya tentang iman yang berganding rapat dengan amal soleh. Iman satu pengakuan yang perlu dibuktikan dengan amal soleh. Dan amal soleh ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita maklumi bersama bahawa ia bukan hanya sekadar dalam ibadah-ibadah rutin yang kita kerjakan. Solat kita, bila tiba Ramadan, puasa kita, bila tiba musim haji dan kita pun belum menunaikannya, so haji kita dan sebagainya, bukan hanya sekadar amalan-amalan rutin yang kita buat harian ke, tahunan ke, seumur hidup sekali ke dan sebagainya. Bahkan amal soleh ini juga merangkumi tentang bagaimana kita hidup dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, terutamanya sesama manusia. Bagaimana kita menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bagaimana kita berkongsi nikmat terhadap orang lain. Bagaimana kita ini memberikan sesuatu manfaat untuk kehidupan manusia lain. Ini adalah semuanya amal soleh. Dan pastinya dalam hal ini, amal soleh daripada seorang ke seorang yang lain berbeza-beza. Itu yang membuatkan sebahagian para sahabat pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang maksud daripada pertemuan para sahabat, perbualan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meluahkan perasaan mereka. Ialah para sahabat ini yang datang bertemu dengan Nabi, mereka ini tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak berada ataupun senang cakap miskin. Mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Ya Rasulullah, orang-orang yang berharta, mereka ini mempunyai kelebihan daripada kita. Kita solat, mereka juga solat. Equal, sama. Kita berpuasa, mereka juga berpuasa. Sama. Tapi, bila bab sedekah, mereka mampu bersedekah sebab mereka punya kelebihan. Sedangkan kami ini miskin, kami tak dapat berbuat apa yang mereka lakukan." So, para sahabat yang miskin ini mengadu kepada Nabi betapa amalan mereka ini mungkin kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang empunya harta, empunya kelebihan, maka sahabat-sahabat yang miskin ini merasakan bahawa ruang dan peluang mereka untuk beramal soleh ini amat terbatas, terutamanya dalam bahagian infak, sedekah dan sebagainya. Yang kaya mampu bersedekah, tapi mereka tidak. Jadi pahala mereka, amalan-amalan soleh mereka sudah barang tentu lebih. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat yang miskin ini, yang meluahkan rasa hati mereka ini, bahkan kegusaran mereka ini. Rasulullah SAW sampai mengajarkan bagaimana mereka menerusi tasbih, takbir, tahlil mereka, zikir-zikir mereka, dapat menjadikan mereka ini bersedekah, setidak-tidaknya bersedekah kepada diri mereka sendiri. Apa yang ingin kita ambil daripada riwayat ini? Bahawa amal soleh seseorang itu mengikut kemampuan masing-masing. Mengikut apa yang terdaya diusahakan.
si fulan ini, macam contoh hadis tadi, makna hadis tadi. Sebahagian orang mampu, selain daripada solat, selain daripada puasa, dia mampu bersedekah. Tapi orang yang lain, sahabat yang lain, mereka hanya mampu solat, mereka hanya mampu berpuasa, tapi bahagian bersedekah mereka tak mampu. Hatta sedekah pun kalau kita lihat, infak yang pernah dilakukan oleh para sahabat berbeza-beza. Maka itulah, dalam bahagian amal soleh ini, Allah tidak meneracakan berapa banyak, hanya sekadar berapa banyak yang kamu berikan. Berapa banyak amal soleh yang kamu lakukan. Tapi di samping itu, ia mengikut kemampuan yang terdaya dilakukan. Macam selalu kita biasa dengarkan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seorang itu mungkin bersedekah. Dia pergi ke masjid, dia nampak tabung masjid, dia masukkan $100. Contoh saja. Seorang yang lain, dia juga bersedekah. Tapi hanya termampu bersedekahnya hanya sekadar $2. $2 dia hanya mampu. Tetapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beranikah kita mengatakan orang yang menginfak, yang bersedekah ke tabung masjid itu $100 jauh lebih baik daripada orang yang menderma, yang bersedekah $2? Orang yang menderma $100 mungkin ada beberapa ratus dolar lagi yang dalam walletnya, dalam poketnya. Tapi orang yang bersedekah hanya $2, hanya $2 itu sajalah yang ada pada walletnya. Bermakna beliau menderma harta yang ada pada beliau pada ketika itu. Beranikah kita nak menyatakan orang yang menderma $100 itu jauh lebih baik daripada orang yang menderma $2? So, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, amal soleh ini neracanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui, kerana amal soleh pun mengikut apa yang terdaya kita usahakan. Inilah yang kalau kita perhatikan ayat 42 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, "Wallazina amanu," dan orang-orang yang beriman, "wa amilus solihat," serta beramal soleh. "La nukallifu nafsan illa wus'aha." Kami tidak memberatkan sesuatu jiwa ataupun seseorang illa wus'aha, kecuali mengikut apa yang terdaya, mengikut kemampuannya, keupayaannya. Maka mereka ini yang beriman dan beramal soleh, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah tetapkan amal solehnya mengikut kadar kemampuannya, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni-penghuni syurga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, iaitu di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka itulah amal soleh. Allah Maha mengetahui berapa banyak ganjarannya berdasarkan kepada apa yang diusahakannya semasa hidup di dunia ini. Seterusnya,
Di ayat 55 itu juga Allah berfirman, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu. Ini terjemahan kebanyakannya. Al-yawma, pada hari itu. Fi syughulin fakihun. Mereka ini dalam keadaan sibuk leka menikmati kesenangan. Hari itu hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu. Berapa hari bulan? 2 hari bulan? 20 hari bulan? Ataupun mungkin hari itu biasa. Tapi kerana ada sesuatu sempena. Umpamanya lah, sebagai contoh, hari itu adalah birthday-nya. Anniversary perkahwinan dia. Mungkin hari itu walaupun tarikh biasa, hari biasa, tapi baginya cukup istimewa. Lalu, bila Allah Subhanahu wa taala firmankan, Inna ashabal jannatil yawma, sesungguhnya penghuni-penghuni syurga pada hari itu. Janganlah sama sekali kita menyamakan hari itu bermakna hari seperti mana hidup kita di dunia ini. Bila mana hari tersebut yang dimaksudkan, contoh Isnin, maka bila Isnin itu berlalu, hari itu dah tak ada lagi. Tak. Jadi perkataan al-yawma, hari itu, bukanlah bermaksud hari yang mana ada malam, ada siang. Hari yang mana panjangnya adalah 24 jam. Ataupun hari yang mana ada sempena-sempena sesuatu. Tidak. Jadi, lebih sesuai kalau umpamanya kita melihatnya, menterjemahkannya dan memahaminya, sesungguhnya penghuni-penghuni syurga pada masa itu. Maknanya yang tidak terbatas. Sebab syurga bukan untuk tinggal setahun dua. Bukan untuk tinggal 10 tahun, 20 tahun. Kemudian ada expire date-nya. Tak. Akan tinggal. Hum fiha khalidun. Sebagaimana dalam ayat yang kita hayatinya tadi. Mereka kekal di dalamnya. Jadi pada masa itu, mereka ini Allah gambarkan. Fi syughulin fakihun. Berada dalam keadaan sibuk. Leka menikmati kesenangan. Kesenangan yang bagaimana sebenarnya yang membuatkan mereka ini sibuk leka? Umpamanya lah, kalau dalam satu pertandingan, tiba-tiba muncul juara. So, juara ini bila muncul, dinobatkan sebagai juara, maka ia akan, umpamanya lah sebagai contoh, dalam satu perlumbaan, lumba lari ke apa ke, dia mungkin akan diberikan piala, diberikan ataupun dikalungkan medal, kemudian akan ada reporters, iaitu ataupun dapat dikatakan wartawan yang akan datang interview, pihak TV yang akan mengambil gambarnya, mewawancara dia. Memang dia sibuk. Dia sibuk. Sibuknya kerana kemenangan dia. Tapi di sini muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sibuk leka di sini, fakihun kata Allah. Menikmati kesenangan. So, inilah datang persoalannya. Kesenangan apa ya yang membuatkan mereka ini sibuk leka? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertamanya, insya-Allah akan kita selongkar.
mereka ini seperti mana yang Allah firmankan pada ayat berikutnya. Ayat 56. Hum wa azwajuhum. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka. Ini yang pertama. Maknanya mereka sibuk leka, gembiranya mereka kerana pertama sekali punya pasangan. Pasangan ni macam mana ya? Isteri ke? Dan sebagainya. Yuk, marilah di sini muslimin musliman yang dirahmati Allah, kita mengutip firman Allah dari surah Al-Waqi'ah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat 35, 36 dan 37. Hum, mereka, iaitu ashabul jannah ini, penghuni syurga ini, wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka. So, pasangan mereka ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada ayat 35, 36 dan 37 surah Al-Waqi'ah ini yang ingin kita mengutipnya. Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menciptakan pasangan-pasangan mereka atau isteri-isteri buat mereka dengan insya'a. Terjemahannya adalah ciptaan istimewa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ciptaan yang istimewa. Maknanya, kalaulah contohnya saja ya, masa hidup di dunia ini, seorang suami suka kepada apa yang ada pada isterinya. Contoh sajalah, contoh. Mungkin dia tak pernah cakap pun pada isteri dia, saya suka sangat tengok ada tai lalat di bawah mata awak. Dia tak pernah cakap. Tapi dia suka. Allah Subhanahu wa taala akan adakan apa yang dia suka pada pasangannya, pada isterinya. Mungkin. Yang dia tak suka pula, kurang berkenan, tapi dia redha lah sebab isteri dia sendiri. Umpamanya, dia tengok, ni contoh je, contoh, tak ada kena yang hidup ataupun yang telah tiada. Telinga isteri dia tu yang sebelah kanan saiznya besar sikit daripada yang sebelah kiri. Kalau dah pakai tudung tak nampak lah kan. Tapi kat rumah suami isteri, jangankan telinga, lubang telinga pun suami tahu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mungkin itu kurang berkenan, tapi dia redha. Yang mana dia kurang berkenan, tak ada masa di syurga. Sebab Allah ciptakan balik apa yang semua dia suka. Ini cukup istimewa. Ciptaan istimewa. Lain daripada itu, faja'alnahunna abkara. Ayat 36 surah Al-Waqi'ah yang sedang kita mengutip pengajarannya. Maka kami, kata Allah, ja'alnahunna, menjadikan mereka, iaitu pasangan-pasangan mereka, isteri-isteri mereka, abkara. Abkara ini maknanya perawan. Perawan. Maknanya, walaupun mungkin isterinya dah 70 tahun, waktu mereka berpisah, salah seorang di antaranya meninggal dunia terlebih dahulu, tapi waktu di syurga, isteri itu kembali muda. Kembali muda, bukan setakat muda je, perawan. Maknanya jambu, cun. Uruban atraba. Bukan sekadar itu saja, uruban, yang tetap mencintai jodohnya. Atraba. Serta yang sebaya umurnya. Ya subhanallah.
Maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pasangan bagi lelaki mukmin di syurga ini, isteri ciptaan istimewa. Kalau berbalik kepada ayat 35 hingga 37 surah Al-Waqi'ah ini, secara ringkasnya, pasangan bagi lelaki mukmin di syurga, isteri ciptaan istimewa, perawan, iaitu sentiasa muda. Ini bukan pakai susuk ke apa ke, pakai botox ke apa ke, tidak. Memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan perawan muda dan menyintai dia. Kalaulah ia muda, kalaulah ia ciptaan istimewa, tapi tak suka kepada dia, no point juga apa. So inilah kalau kita perhatikan. Dalam sebuah hadis, di mana hadis ini merupakan riwayat daripada Imam Tirmizi rahimahullah, ada seorang wanita tua pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, "Ya, wanita ni adalah wanita yang salihah, rajin beribadah." Nabi tahu. Lalu dia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, doakanlah agar doakanlah kepada Allah agar wanita ini masuk ke syurga." Dengan ucapannya, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar dia ini dimasukkan ke dalam syurga." Nabi SAW menjawab sambil Nabi tersenyum. Kita lihat Nabi pun boleh bergurau. Apa kata Nabi? "Wahai Ummu Fulan." Ini satu ucapan yang mulia. Bila kurang pasti tentang namanya, Nabi menyebutkan, "Wahai Ummu Fulan." Syurga ini tak mungkin dimasuki oleh wanita tua. Sebab wanita tu dah tua. Dia tanya. Maka Nabi SAW menjawab sambil tersenyum, syurga tak mungkin dimasuki oleh wanita tua. Wanita itu bila mana mendengar daripada penjelasan Nabi, ia pun pergi sambil menangis. Sedihlah sebab mungkin harapan dia nak masuk syurga tak dapat. Maka Nabi SAW kemudiannya bersabda kepada sahabat, khabarkanlah kepada wanita itu bahawa dia tidak mungkin masuk ke syurga sedangkan ia dalam keadaan usia tua. Maknanya sebelum ia memasuki syurga, Allah kembalikannya ke zaman mudanya, ke usia mudanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, itulah kemudian Nabi bacakan ayat 35, 36 dan 37 surah Al-Waqi'ah ini. Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa. Faja'alnahunna abkara uruban atraba. Serta kami jadikan mereka sentiasa perawan yang tidak pernah disentuh dan tetap menyintai jodohnya serta sebaya umurnya. Inilah sebab yang pertama mengapa ashabul jannah ini sibuk leka pula kerana kesenangan dan kebahagiaan yang didapat. Pertamanya adalah kerana punya pasangan yang disifatkan sebagai pasangan yang cukup istimewa dan pastinya akan menggembirakannya. InsyaAllah sebab-sebab yang lain akan kita selongkar pada ayat-ayat yang seterusnya nanti. Kita masih berada dalam
perbicaraan kita, penghayatan kita pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 55, 56, 57 dan 58. Insya-Allah sebab-sebab yang lain akan kita sambung dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Kita bertemu di lain siaran insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.